Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatul Islam. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Persatuan Al-Islah, pengurusinya, AJK dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Setiap kali masuk sempadan Perlis, saya rasa macam balik kampung. Tak tahu kenapa perasaan tu ada. Alhamdulillah, mungkin itu kerana apa yang kita semua maklum bahawa negeri Perlis ni berpegang ataupun berusaha dengan sedaya upaya untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mementingkan hadis-hadis yang sahih dan juga mementingkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan diamalkan oleh para sahabatnya, seterusnya disampaikan kepada kita generasi demi generasi hinggalah ke zaman ini. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan ialah berkenaan dengan menjadi jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Tajuk ini sebenarnya merupakan salah satu tajuk yang penting. Bagaimana kita seharusnya memikirkan, berusaha untuk mencari amalan-amalan yang menjadikan kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kita boleh perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat yang berada di kota Madinah daripada banyak bertanya. Dan ini bukan bermaksud kita tak boleh tanya kalau kita tak ada ilmu. Tapi maksudnya ialah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu masih lagi turun. Bila wahyu masih lagi turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat daripada banyak bertanya. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya sentiasa menerima wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Satu persatu wahyu yang datang itu diambil, diamalkan, dipelajari, difahami dan diamalkan. Jangan tanya benda yang akan datang. Ambil apa yang ada dan amalkan. Jadi itu satu konsep yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula melarang orang yang datang dari jauh untuk bertanya soalan. Tanyalah apa saja soalan. Soalannya bebas, gaya bebas. Nak tanya apa, tanya akidah ke, soalan betul ke, soalan tak betul, dipersilakan. Kenapa? Kerana orang yang datang dari jauh, biasanya mereka tidak mempunyai ilmu yang mencukupi. Dan biasanya mereka akan menghadapi kemusykilan yang berbeza dengan apa yang dihadapi di kota Islam Madinah, kota Islam yang pertama. Jadi satu ketika, ini masih lagi mukaddimah, satu ketika datang seorang lelaki Badawi dan dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim." Tengok soalan, soalan. Wahai Rasulullah, seorang lelaki cinta kepada satu kumpulan tetapi tak sampai ke tahap mereka. Seorang lelaki cinta kepada satu kumpulan, satu kaum, tapi tak sampai tahap dia. Jadi Nabi SAW senang. Nabi jawab, Al-mar'u yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Jadi Nabi SAW menjawab, Al-mar'u ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang lelaki itu, individu itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Akan bersama dengan orang yang dia cinta. Kita perhatikan elok-elok. Nampak gaya bahasanya.
Dia tak kata ya Rasulullah, ana uhibbukum, kan? Wahai Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada para sahabat. Okey, saya nak bersama dengan anda semua di syurga. Okey, tapi amalan saya sedikit. Dia tak cakap macam tu. Tak cakap yang tersusun, tapi dia cakap terus. Adalah orang tu, kan? Lebih kurang itulah. Suka kepada satu bangsa, satu kaum, tapi amalan tak sampai, tak sama. Okey, jadi bahasa yang begitu pun Nabi SAW jawab dengan gaya yang sama. Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama yang dia suka. Nabi tak jawab kalau kamu suka kami, kan, kalau kamu suka Rasulullah, kamu akan bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti. Okey, jadi banyak faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Antaranya ialah bagaimana kita nak bercakap dengan orang. Kita nak cakap dengan orang sesuai dengan kadar pemikiran orang itu. Jangan kita cakap terlalu tinggi sangat, dia tak dapat tangkap apa yang kita cakap. Ataupun kita cakap terlalu rendah sangat, dia rasa macam mungkin dipermainkan ataupun diperbudak-budakkan. Okey? Jadi dengan itu adalah faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis itu diteruskan. Anas radhiyallahu anhu berkata, itu adalah hadis yang paling aku suka. Aku amat suka mendengar jawapan Nabi SAW bahawa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Okey, walaupun amalannya tak kesampaian, walaupun amalannya tak sama dengan amalannya orang yang dicinta. Jadi Anas mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah, maka aku ini cintakan Rasulullah SAW, cintakan Abu Bakar dan juga Umar, tetapi amalanku tak sama dengan mereka. Okey, jadi walaupun tak sama dengan mereka, harapannya ialah apa dia? Masih lagi boleh bersama dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Okey, itu secara umum sebagai mukaddimah bagaimana kita sepatutnya sentiasa mencari apakah amalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga, dan apakah dia amalan yang menjadikan kita dekat dengan Nabi SAW. Jadi jelas daripada hadis tersebut, antaranya ialah cinta. Paling kurang mesti ada cinta dalam hati kita kepada Nabi SAW. Okey. Seterusnya, balik kepada tajuk kita. Tajuk kita ialah menjadi apa tadi? Jiran, kan? Menjadi jiran Rasulullah SAW. Ada sebut di syurga tadi. Di syurga. Okey. Kerana nak jadi jiran Nabi dekat dunia jauh sekali lah. Maknanya kita dekat Perlis ni, dekat KL ke kat mana kan? Jiran macam mana kan dekat Nabi di Madinah, kan? Dan kalau nak jiran selepas mati pun tak boleh lagi dah. Dia yang ada jiran Nabi dekat kubur Nabi siapa? Abu Bakar dengan Umar sahaja. Dia tak boleh. Kita pun minta kerajaan Saudi masukkan nama kita, boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Kita dah habis dah, kota dah habis. Kita masuk paling dekat Baqi' ataupun mungkin perkuburan yang lain. Baik. Kita boleh menjadi jiran Nabi SAW. Antara hadis yang khusus berkenaan dengan perkara ini ialah sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma. Okey, saya dan orang yang menjaga kebajikan, kafil artinya yang menjaga kebajikan, al yatim anak yatim, fil jannati di syurga, hakadha seperti ini. Dan Nabi pun menunjukkan sababah, iaitu jari yang sentiasa menunjuk, dan okay, dan juga al-wusta, jari yang tengah, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW farraja, Nabi menunjukkan begini. Okey, maknanya dia renggangkan sedikit. Okey, maknanya yang pentingnya ialah daripada hadis ini kita faham bahawa Rasulullah SAW akan bersama dengan orang yang menjaga kebajikan anak yatim, okey, di syurga nanti, seperti tangan, seperti jari telunjuk dan juga jari tengah. Jari tengah dia panggil jari apa? Jari apa? Jari hantu, betul? Ini jari apa yang ni? Ni manis. Manis yang ni masam. Jari telunjuk, jari tengah. Jadi apa dia? Jadi pening saya. Hantu. Oh, hantu tengah dia. Melayu dia memang cukup sinonim dengan hantu, kan? Jari telunjuk, jari hantu. Arab kata as-sababah, jari sababah ni lebih kepada jari yang mencaci. Kan kalau kita nak caci orang, kamu macam ni, kan. Jadi jari, kalau kita nak jari apa? Jari pencaci. Kan. Okey, al-wusta jari tengah.
Jari tengah. Okey, yang penting je tak apalah, jari telunjuk dan jari yang tengah ataupun jari hantu ini disifatkan oleh Nabi SAW sebagai dekatnya Nabi SAW dengan orang yang menjaga kebajikan anak yatim. Dalam bahasa lain, menjadi jiran Nabi SAW di dalam syurga. Okey, itu adalah hadis yang jelas menunjukkan tentang kehebatan dan antara cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan berada bersebelahan ataupun berdekatan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Soalan yang timbul sekarang ni, apakah yang dimaksudkan dengan kafalatul aitam? Apakah yang dimaksudkan dengan menjaga kebajikan anak yatim? Okey, kita perhatikan, kita nak huraikan tajuk ni. Okey, kita dah tahu dah, okey, antaranya adalah dengan menjaga kebajikan anak yatim. So caranya pula, kan? Caranya pula, pertama sekali dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-9. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka anak yatim itu janganlah engkau herdik. Jangan diherdik anak yatim. Okey. Dan hadis surah Ad-Duha ini sebenarnya merupakan satu surah yang menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkan engkau wahai Muhammad, dan Tuhanmu tidak benci kepadamu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksud apa? Sambung? Boleh? Dia kadang-kadang nak bagi ayat yang jelas ni dia terlupa. Boleh siapa-siapa tolong sambungkan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Betul. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey. Macam mana boleh jadi ayat ke-9 ni, betul tak? Tak apalah, yang penting dalam surah Duha. Okay, mungkin dia tersilap tulis. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka anak yatim itu janganlah diherdik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta pula janganlah dihalau, okay, ataupun dikasari. Okay. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana sifat-sifat yang diletakkan kepada Nabi SAW. Ada saya tertinggal ayat tadi ya? Wa wajadaka sambung ilan fa aghna wa wajadaka ailan fa aghna wa wajadaka dhalan fa hada. Betul? Okey. Kena ulang kaji Quran. Wa wajadaka ailan, ini adalah dari sudut kemiskinan. Bila miskin, Allah kayakan. Jadi Nabi SAW asalnya miskin lalu dikayakan. Kemudian Nabi SAW tidak mendapat hidayat. Bahasa lainnya dhalan, iaitu sesat, tidak mendapat hidayat asalnya, lalu Allah memberikan hidayat. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita, mengajar kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kebajikan anak yatim. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah, banyak benda yang mempunyai hikmah yang besar. Okey, kita boleh nyatakan di sini. Saya nak nyatakan dua contoh. Contoh pertama ialah contoh yang sedang kita bicarakan, iaitu yatim. Okey, bahawa Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Betul tak? Kan Nabi SAW lahir, ayahnya dah pun meninggal dunia. Okey. Ataupun selepas kelahiran sedikit ayahnya meninggal dunia. Kemudian pada umur berapa? Pada umur sekitar berapa tahun? Ulang kaji sikit. 3 tahun, betul tak? Kalau tak silap. Ataupun 5 tahun ataupun 8 tahun. Saya dah lupa lah. Tapi masih lagi di umur kanak-kanak. Ingat tak? Siapa ingat? Umur berapa tahun? Aminah, ibu Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapa ingat berapa tahun? Berapa? 8. Tunjuk tangan. Berapa? 7. 7 tahun, sekitar umur 7 tahun. Okey, sekitar umur 7 tahun ibunya wafat. Jadi ayahnya dah tak ada, dah wafat. Ibunya wafat. Kita nak tanya, apa maksud anak yatim? Anak yatim ialah yang tiada bapa, yang bapanya telah pun wafat. Okey, kalau ibunya wafat, belum lagi dinamakan anak yatim kalau ayahnya ada. Tapi di sini perhatikan, Nabi SAW telah menjadi anak yatim seawal umur bayi lagi. Okey, dan
lagi menjadi yatim yang lebih sempurna lagi bila umurnya lebih kurang 7 tahun. Jadi di sini sebenarnya kalau kita perhatikan dalam sejarah ataupun sirah Nabi SAW, kita boleh ambil banyak hikmah. Sesiapa yang merupakan anak yatim, kalau dia lihat kepada Nabi SAW, sepatutnya dia menjadi seorang yang bersemangat. Kenapa? Kerana Nabi SAW yang merupakan anak yatim akhirnya berjaya dunia dan juga akhirat. Okay, dengan semangat yang ada pada Nabi SAW. Kena ambil sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi SAW. Jangan jadikan kelemahan kita itu sebagai satu alasan untuk tidak berjaya. Ini satu contoh. Contoh yang kedua ni dia keluar sikit, tapi kita nak kaitkan juga, iaitu mungkin ada kawan-kawan kita yang baru masuk Islam. Okay, kat sini saya tak nampak lah muka yang baru masuk Islam, maksudnya tak pasal lah pula kan, kok ada kan. Tapi katalah ada orang yang baru masuk Islam, ayahnya tak masuk Islam lagi, ibunya tak masuk Islam lagi, kakaknya, adiknya, abangnya semua tak masuk Islam, dia seorang-seorang je masuk Islam. Okay, rasa orang macam ni, apa yang dia paling fikir sekali? Yang dia paling fikir sekali ialah macam mana nak masukkan ayah dia Islam, macam mana nak masukkan mak dia ke dalam Islam, macam mana nak masukkan abang dia, kakak dia, adik dia, ramai pula tu. Macam takkan aku seorangnya dapat hidayat ni, mesti nak juga yang lain-lain ni masuk Islam. Kita duk fikir macam mana, yalah, banyaklah urusan kita, masalah keluarga kita semua dah Islam. Kita fikir macam mana nak nak pergi umrah agaknya, nak pergi haji, macam mana nak belajar, macam mana nak skor A. Dia tak, dia fikir kenapa bila ya Allah, bila nak masukkan ayah aku Islam, tolonglah masukkan ayah aku ke dalam Islam, selamatkanlah dia. Okey, orang yang macam ni, bila kita cerita kepada dia bahawa Nabi SAW, ibu bapa Nabi SAW mati tidak mendapat hidayat, bahasa yang lebih mudah lagi, mati dalam kekufuran. Bila dia dengar yang ni, dia rasa betul ke? Betul ke begitu? Kita jawab betul, kerana hadisnya sahih dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW minta izin, nak minta ampun untuk Nabi menziarahi kubur ibunya. Okay, dan Nabi menangis dan menyebabkan orang lain semua menangis. Dan Nabi SAW mengatakan, saya minta izin Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya izin, saya minta izin agar Allah membenarkan saya minta ampun untuk ibu saya, tetapi falam yu'dzan li, tetapi tidak diizinkan. Lalu saya minta izin lagi supaya saya dibenarkan untuk menziarahi ibu saya, lalu fa'udzina li, diizinkan untuk saya. Okey, jadi ini semua menunjukkan bagaimana adakah kita perlu minta izin untuk minta ampun kepada orang Islam? Perlu tak? Tak perlu kan? Kita nak pergi kata, ya Allah ampunkanlah atuk saya dah meninggal. Ya Allah ampunkanlah atuk saya. Kalau atuk saya tu orang Islam, perlu tak nak tanya, ustaz, atuk saya ni boleh tak saya minta ampun untuk dia? Perlu tanya tak? Kalau atuk saya tu orang Islam, tak payah tanya dah pasal dia orang Islam. Tapi kalau atuk saya itu bukan orang Islam, ya, di situlah baru ditanya, barulah diminta izin. Dan itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan itulah yang diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa ibu bapa Rasulullah SAW tergolong dalam golongan musyrik yang mati dalam keadaan kufur. Kita bukan cerita ni kerana kita nak gembira, tidak. Kita nak menceritakan hakikat yang diberitahu sendiri oleh Nabi SAW. Dan di situ sebenarnya ada banyak hikmah. Kita tak bergaul dengan golongan mu'allaf. Sekarang ni dia sebut saudara Islam rasanya. Dia tak sebut lagi mu'allaf kan? Betul tak? Yang saya faham lah, dia tak sebut mu'allaf. Saudara baru pun tak sebut dah, saudara Islam. Okay? Jadi saudara Islam yang baru masuk Islam ni, kita kadang-kadang kalau kita duduk dengan mereka, kita dapat tengok bagaimana sedihnya mereka ni bila mereka tahu masuk Islam sahaja yang boleh menjamin syurga. Kerana ayah dia tak Islam lagi, mak dia tak Islam lagi. Kita tak kisah, tapi dia begitu sedih. Kita bagi sedikit semangat. Jadi bila ada hadis ni kita pun sebut Nabi pun begini, dia terperanjat. Betul ke Nabi macam tu? Kita kata ya, ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan padanya. Lalu dia pun kita boleh nampak macam mana dia gembira kembali. Maknanya tak apalah, maknanya walaupun aku tak dapat nak beri hidayat, perasaan aku ini juga telah dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi ini semua hikmah-hikmah yang tersirat
tersembunyi dalam sirah Nabi SAW, kadang-kadang perlu untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Okey. Teruskan lagi, dalam satu ayat lain, surah Al-Ma'un ayat 1-2, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Okey, tidakkah engkau melihat kepada orang yang mempersendakan agama, iaitu mereka yang mengabaikan anak yatim ataupun tidak memberi perhatian kepada anak-anak yatim. So dua ayat ni antara lain di antara ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita perlu ada ihtimam, kita perlu memberi perhatian kepada anak-anak yatim. Okey. Kemudian kita nak tengok pula beberapa ayat lain yang membicarakan perkara ini. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Baqarah 83. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada Bani Israel, janji taat setia, la ta'buduna illallah, jangan sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, siapa yang ada ayah berbaktilah kepada ibu bapa mereka. Siapa ada ibu dan ayah, berbakti kepada kedua ibu bapa. Wa dzil qurba, dan juga berbakti kepada kaum kerabat, kaum keluarga. Wal yatama, berbakti juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan sebutlah yang baik sahaja kepada orang, jangan sebut yang tidak baik. Wa aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan salat, tunaikan zakat. Thumma tawallaitum, akan tetapi kamu semua, iaitu siapa dia? Bani Israel, kamu berpaling tadah. Okey, kecuali sedikit saja, illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, dalam keadaan kamu tidak mengendahkan ataupun kamu meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mungkin ada orang cakap, ini untuk Bani Israel, kenapa pula baca ayat ini kepada kita? Ayat ini walaupun berkenaan dengan Bani Israel, tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita supaya kita jangan jadi seperti mereka. Jangan jadi seperti mereka, diberikan tanggungjawab, tidak dilaksanakan. Okey, jadi kita diberikan tanggungjawab, kita laksanakan. Jangan jadi seperti Bani Israel. Perhatikan juga dalam surah Al-Baqarah. Ini contoh lain. Okey, surah Baqarah akhir sekali. Apa dia? Saya rasa semua kita dah hafal ayat ni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini yang menyebabkan para sahabat pening. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sekiranya kamu ada sesuatu yang berlegar ataupun yang ada dalam hati kita, kita sedang mengatakan sesuatu dalam hati kita, sama ada kamu suarakan atau sembunyikan, Allah tetap akan kira juga. Cuba bayangkan sekarang ni. Kadang-kadang dalam hati kita duk fikir apa dia? Kita geram kat orang, marah dekat orang kan. Nanti aku rasa nak tumbuk dia ni. Aku rasa nak pancitkan tayar kereta dia. Kan aku rasa nak macam-macam nak buat lah. Dalam hati tu ada kan? Ada tak? Ke tak ada? Tak ada rasa itu? Ada kan? Cuma jangan beritahu lah, saya tanya je kan? Benda tu kadang-kadang ada dalam hati kita. Kita rasa dia ni, kita nak buat, nak pedajal kan? Nak pedajal dia tu, nak buat jahat pada dia. Kita rasa macam nak buat ni, nak buat macam-macam. Okay? Bila ayat ni turun mengatakan apa yang kamu sebut dalam hati, benda yang baik ke benda yang tak baik, okay? Sama ada kamu buat ataupun kamu tak buat, Allah akan kira. Susah tak? Susah tak? Benda yang kita kadang-kadang kita niat jahat, Allah kira juga. Niat baik pun kira. Masalahnya kita ni banyak niat yang jahat mungkin. Masih lagi kita sedang belajar nak didik diri kita. So mungkin banyak fikir yang jahat lagi kan. Okay? Jadi kalau begitulah ayatnya, menyebabkan manusia, khususnya zaman tersebut, para sahabat rasa cukup tertekan. Benda baik yang kita fikir dapat pahala, benda jahat kita fikir pun dapat pahala juga. Allahu Akbar, susahnya kan? Jadi mereka datang berjumpa Nabi SAW dan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tak mampu nak buat ni. Kami tak mampu nak buat. Kami nak jadikan semua dalam hati ni baik belaka, tak mampu. Manusia kan, okay?
Jadi tengok apa yang Nabi SAW sebutkan kepada mereka. Okey, adakah kamu semua ingin berkata seperti mana Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam, sami'na wa asaina? Nak jawab macam itu ke? Kami dengar wahai Allah, tapi kami tak nak buat. Kami tak mampu buat, kami tak nak buat. Adakah kamu nak cakap begitu? Kalau cakap begitu, turun azab nanti. Jadi dengan itu, jangan cakap begitu. Sebut sahaja. Terima daripada Allah, sami'na wa ata'na. Kan? Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Dan kami minta ampun atas segala kekurangan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan itulah yang mereka sebutkan. Sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Okay? Dan kami minta ampun kerana dalam membuat ketaatan terhadap perkara yang susah, kami rasa mungkin kami tak dapat buat secara sempurna. Dengan itu kami minta ampun. Dan disitulah turun ayat, okay, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Okay, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu, ni dia yang kita sebut tadi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila mereka sebut begitu, Allah pun turun ayat tadi dan Allah pun mengatakan apa sambungan ayat tersebut? Apa sambungan dia? Siapa yang hafal? Itu dah baca dah yang lepas dia. Okey, ulang balik semula. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, para ulama kita mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha merupakan nasikh, memadam ataupun memasuhkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang tersembunyi dalam hati ataupun yang disebutkan semuanya akan semuanya akan dikira. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menghitung seseorang hamba itu kecuali apa yang dia mampu buat. Okey. Jadi dengan itu apa yang kita mampu buat ialah kan, ada maknanya kalau kita nak sebut itu dalam kemampuan kita. Kita nak suarakan, kita pilih nak cakap yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi kalau gerak hati kita, kadang-kadang hati kita fikir macam-macam, kadang-kadang itu di luar kemampuan. Okay, kita nampaknya nak terfikir semacam, astagfirullah, nampak terfikir macam-macam. Okay? Jadi itu semua insya-Allah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay? Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini ialah berkenaan dengan Bani Israel. Walaupun sesuatu ayat kena pada Bani Israel ataupun menceritakan tentang Bani Israel, tetap kita perlu mengambil pengajaran daripada ayat tersebut. Okey. Kemudian kita nak perhatikan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan anak yatim. Antaranya ialah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Okey, sesungguhnya mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan dalam perut-perut mereka itu neraka Jahannam, api neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam sa'ir, neraka sa'ir. Okey, dalam suratul Isra ayat yang ke-100, ayat yang ke-34, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, jangan ambil harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali yang dengan cara yang baik, hatta yablugha ashuddah, sehingga mereka sampai ke umur baligh. Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, sempurnakanlah janji kerana janji itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan Nabi SAW menyatakan bahawa antara dosa yang besar dan membinasakan ialah
dalam sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa besar yang teramat besar. Apa dia? Asyirku billah, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dia? As-sihr, sihir. Qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah tidak benarkan. Dah berapa dah tadi? Berapa dah? 3. Ulang balik. Syirik, sihir, membunuh jiwa yang dilarang. Okey. Aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima ialah makan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf, lari dalam medan peperangan. Dan yang ketujuh ialah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina siapa? Wanita-wanita yang menjaga maruah mereka, yang beriman dan lalai. Okey. Faham tak? Okey, menuduh wanita, menuduh zina siapa? Wanita yang muhsanat, menjaga maruah. Mukminat yang beriman. Ghafilat yang lalai. Faham tak maksud lalai? Apa maksud perempuan yang lalai? Kalau kata faham tadi, apa maksud dia? Al-ghafilat bukannya lalai daripada membuat kewajipan, tidak, tapi lalai daripada perkara yang maksiat. Ada di kalangan umat Islam yang tak tahu bahawa ada maksiat-maksiat yang orang buat, yang dahsyat-dahsyat orang nak buat kat luar tu, dia tak tahu tentang benda tu. Ini maksud ghafilat. Orang yang jauh daripada maksiat, orang yang jauh daripada tempat maksiat dan perbuatan maksiat, bahkan ilmu tentang maksiat. Ini maksudnya al-ghafilat. Hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bagaimana aklu malil yatim, makan harta anak yatim ataupun merampas harta anak yatim, mengambil harta anak yatim tanpa hak adalah salah satu dosa yang membinasakan seseorang hamba itu. Okey. Dan satu lagi perkara yang Nabi SAW nyatakan ialah berkenaan dengan menjaga harta anak yatim, perlulah dilakukan oleh orang yang ada kekuatan ataupun ada kemahiran. Nabi SAW sebutkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan saya rasa saya dah jelaskan mungkin kat sini ataupun tempat lain, bagaimana Abu Dzar seorang yang saleh, yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Abu Dzar tidak mempunyai kehebatan dalam kepimpinan. Dia terlalu tegas, menyebabkan dia tidak boleh menjadi pemimpin. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, inni araka dha'ifa." Wahai Abu Dzar, saya nampak kamu ini orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan saya cinta, saya suka untuk kamu apa yang saya suka untuk diri saya. La ta'ammaranna 'ala ithnain. Jangan jadi amir, jangan jadi pemimpin walaupun kepada 2 orang. Kan ada 2 orang, lantik kamu jadi pemimpin, cakap jangan, saya tak nak jadi pemimpin. Okey, itu pertama. Yang kedua, wala tawallayanna mala yatim, dan jangan jaga harta anak yatim. Jangan jaga harta anak yatim. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya nak jelaskan sedikit berkenaan dengan Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardah bukan orang yang jahat, tidak. Dia seorang yang saleh. Tetapi dalam bahasa kita ataupun bahasa orang putih, dia kata perfectionist. Perfectionist ni orang yang apa? Bahasa Melayu apa? Skema, tahu skema? Ataupun skema. Skema ni apa bahasa saya tak tahulah nak kata kalau bahasa peralih kan. Tapi lebih kurang orang yang dia terlalu apa? Terlalu fasi bukan juga, bukan bahasa Perlis juga. Bukan. Okey, apa lagi? Sekejap saya cuba cari. Kot ada yang dekat-dekat dengan bahasa utara ni. Orang yang terlalu dia datang dia hilang. Perfectionist apa? Boleh carikan perkataannya. Terlalu melihat kepada kesempurnaan. Okay, dia tak boleh benda yang tak tersusun, dia tak boleh. Dia rasa tak sedap je. Ada contohnya, ada habuk kat sini, tak boleh bagi ceramah. Kan mikrofon ni berabuk, dia ceramah dia tak sedap. Pasal apa mikrofon berabuk? Ni contoh, ni tak ada habuk tapi contohlah, kan okey. Jadi itu
Itu adalah orang perfectionist. Dia nak buat satu benda, dia kena buat 100%. Orang macam ni, dia tak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Kenapa? Kerana orang yang dipimpin ni bermacam-macam ragam dia. Betul tak? Jadi orang yang nak jadi pemimpin, dia kena layan ragam ni, layan perangai ni, layan perangai ni. Dia kena berbesar hati. Tapi orang yang perfectionist ni, orang yang fasi pun bahasa mana tau? Kan? Ataupun orang yang cerewet, lupa lah. Orang yang cerewet ni, dia jenis yang kalau orang buat salah, dia sendiri menggigil mungkin. Tak ada menggigil. Mungkin ada di kalangan pakcik ke abang kakak yang cerewet kot dia. Kan? Cerewet sangat kan. Nak makan tu kena elok kan. Kadang-kadang kalau pinggan ni letaklah kuih kat sini, tepi ni tak boleh comot. Kalau comot dia ambil ni lelap tepi tu kan. Itu cerewet dia tu. Kan? Orang yang cerewet ni kerja dia lambat. Kerja dia lambat. Pasal dia nak setiap satu kerja kena sempurna dengan sebenar-benarnya. Kalau ada kesilapan sikit tak boleh. Belum lagi. Kena bersihkan elok apa semua barulah. Tapi memang kerjanya bagus. Tetapi Nabi SAW melihat perkara ini ada pada Abu Dhar. Nabi kata innaka dhaif. Lemah dari sudut nak memimpin, bukan lemah dari sudut ketakwaan. Takwa tak ada masalah. Maknanya kesalehan dia pada dirinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah. Tetapi nak berinteraksi dengan orang, ada orang bila berinteraksi dia tak boleh melihat kekurangan yang ada. Dia hanya melihat kepada tahap yang paling tinggi, tahap yang paling sempurna. Okey? Jadi ini apa yang saya faham berkenaan dengan Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda, bukan nak menjatuhkannya, tetapi kehebatannya ada pada satu bahagian, tidak ada pada bahagian yang lain. Dan Nabi SAW melihat kepada perkara ini. Kalau sesiapa yang hebat dalam satu benda, biar dia hebat di sana. Tapi kalau dia kurang di tempat lain, jangan dia diberi amanah pada tempat yang dia kurang. Okey? Wala tawallayanna ma la yatim. Jangan kamu jaga harta anak yatim. Okey, kepada seorang sahabat yang saleh, Nabi berikan saranan itu. Okey. Dalam beberapa hadis lain, okey, kita dapati secara umumnya harta anak yatim ni, kalau kita jaga harta anak yatim ni jangan kita jaga. Contohnya seorang anak yatim ni, ayah dia meninggal dunia. Dia ada berapa ladang agaknya, ataupun berapa ribu ringgit ke dalam simpanannya. Jaga tu bukan maksud jaga simpan begitu, tapi jaga ni kita cuba investkan ataupun kita cuba niagakan supaya bila sampai waktu zakat dia diberi zakat, tapi duit tu bertambah. Bukannya zakat kurang, jadi lama-lama makin kurang, tidak. Okey, jadi itu memerlukan investment ataupun pelaburan, perniagaan. Okey, dan nak buat pelaburan mesti orang yang tahu apa pelaburan yang risikonya kurang. Bukannya letak satu tempat tiba-tiba hilang semua. Bukan yang tu. Skim cepat kaya lah kan. Okey, dan sebagainya. Jadi itu adalah antara perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang menjaga harta anak yatim. Okey. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah Islam, okay, dalam sejarah Islam khususnya di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, banyak nama-nama yang kita boleh kaitkan dengan menjaga kebajikan anak yatim. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Rafi' bin Khudayj, Na'im bin Hizal, Qudamah bin Mad'un, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Mahdhurah, Abu Talhah, Urwah bin Zubair, Sa'ad bin Malik Al-Ansari, As'ad bin Zirarah, Aisyah radhiyallahu anha bint Siddiq, Ummu Sulaim, Zainab bintu Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, dan banyak lagi yang lain. Dan perkara ini alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, diwarisi zaman demi zaman. Zaman demi zaman diwarisi. Dan perkara ini sebenarnya kadang-kadang kita melihat satu perkara dengan pandangan yang kita nak panggil apa? Yang bersifat sehala. Okay? Sepatutnya kita kena tengok dengan pandangan yang bersifat dua hala. Apa maksud saya ni? Saya pun nak fikir apa maksud saya ni. Kejap Antaranya ialah, yang saya cuba nak sampaikan di sini ialah dalam satu ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-9. Surah An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu
qawlan sadida. Hendaklah mereka yang ada zuriat takut dan merasa khawatir ataupun takut bila mati nanti zuriat mereka akan berada dalam keadaan lemah. Okey, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan menyebut kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat dan kata-kata yang baik. Dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Maksud ayat tersebut kita ringkaskan, mungkin terjemahan tu agak kelang kabut sikit, tapi secara umumnya ayat tersebut 9 An-Nisa menunjukkan bagaimana kita sepatutnya lihat dua hala. Sekarang ni alhamdulillah kita masih hidup lagi, anak-anak kita masih hidup lagi. Sebagai siapa yang begitu keadaannya. Jadi dia mungkin melihat pada anak-anak yatim. Dia mungkin merasakan itu anak orang lain, bukan anak saya. Kenapa pula saya nak perlu jaga? Keluarga dia lah jaga. Bukan keluarga saya pun tak ada kaitan, tak ada darah pun tak ada, keturunan pun tak ada. Jadi keluarga dia lah jaga, saya tak perlu jaga. Kalau dia berfikiran begini, sebenarnya dia berfikir satu hala. Ertinya dia fikir untuk diri dia sahaja. Dia tak fikir untuk orang lain. Okey? Sedangkan sepatutnya dia fikir, kalaulah dia tengok satu benda, dia kena fikir, kalaulah benda itu terjadi kepada anak saya, bagaimana saya ingin anak saya dijaga. Okey, dia kena fikir begitu. Dan inilah dia ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Mereka yang akan meninggalkan zuriat yang lemah, hendaklah mereka rasa khawatir terhadap kebajikan anak-anak mereka itu, zuriat mereka itu. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, antara erti takwa di sini ialah melihat kepada orang yang dah pun ditinggalkan oleh ibu bapanya dan mereka masih lagi anak yatim, anak-anak kecil, hendaklah bertakwa dengan memberi bantuan kepada mereka. Kerana kalau kita berbuat begitu, dalam hadis disebutkan kama tadinu tudan. Seperti mana kamu memberi, kamu beramal, maka begitulah akan diamalkan kepada kamu. Seperti mana kamu buat pada orang, orang akan buat begitu juga pada kamu. Okey? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Satu ayat lain mengatakan balasan kebajikan adalah kebajikan jua. Maknanya kalau kita masih hidup, kita buat kebaikan kepada anak orang, okey, anak-anak yatim, maka kalaulah anak kita jadi anak yatim, jangan risau, Allah akan membantu kita melalui orang lain. Okey, melalui orang lain. Jadi ini juga merupakan antara ayat yang menunjukkan bagaimana kita perlu ambil perhatian. Kita perlu beri perhatian kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita sahaja. Okey, dan kadang-kadang dalam Islam ni, dia bukannya benda kalau kita minta, ya Allah berikanlah kekayaan kepada diriku. Bukan yang itu. Okey, ramai di kalangan para ulama, bila nak doa khususnya, kita keluar sikit tajuk, doa. Nak doa, mereka tak doa untuk diri mereka. Mereka akan doa untuk orang lain. Kenapa? Kerana mereka mendengar satu hadis di mana Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang berdoa, maksud hadis itu, untuk saudaranya bi dhahril ghaib, semasa berjauhan, akan ada malaikat yang cakap apa? Walaka bimithlin, walaka bimithl. Engkau juga dapat yang sama, engkau juga yang dapat yang sama. Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada Pak Long. Malaikat kata apa? Engkau juga dapat yang sama. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Mak Long, kesihatan kepada Mak Long. Engkau juga dapat yang sama. Ya Allah, berikanlah harta kepada Pak Cu. Okey, engkau juga dapat yang sama. Okey, jadi para ulama kita mengatakan, daripada aku doa sendiri, ya Allah berikanlah kesihatan kepadaku. Okay, doa manusia kan tak semestinya mustajab dapat terus. Mungkin juga dilewatkan, mungkin juga ditukar dengan bentuk yang lain. Tetapi doa malaikat mustajab ke tidak? Doa malaikat mustajab. Kenapa? Kerana kita banyak dosa. Dosa itu melarang doa daripada dimakbulkan. Malaikat ada dosa ke tak ada? Malaikat tak ada dosa. Jadi bila tak ada dosa, para ulama mengatakan bahawa bila tak ada dosa, artinya doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu, sebahagian daripada mereka bila nak doa, dia doa untuk orang lain, dia tak doa untuk diri dia. Dia nak kereta, dia kata ya Allah berikanlah kereta kepada sahabatku yang tak ada kereta. Bukan ya Allah berikanlah aku kereta, dia tak payah, bukan macam tu. Okey tak? Dia doa untuk orang lain. Doa untuk orang lain. Bila orang lain dan dia yakin bahawa Allah akan berikan kepadanya. Okey. Satu contoh lain kan yang saya sebut kefahaman dua hala tu kan. Satu contoh lain dalam
dalam satu hadis dinyatakan akan ada malaikat, tiap-tiap hari malaikat ni akan datang, akan adalah malaikat yang bersia-sia, okey, dan malaikat ini akan doanya apa, akan berdoa dengan satu doa, iaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah kepada orang yang memberi gantikan pada orang yang beri, dan berikanlah kepada orang yang tak beri kehilangan. Wa'ati mumsikan talafa, a'ti munfiqan khalafan, okey, wa'ati mumsikan talafa, okey. Jadi kalau kita bagi, dia akan masuk, bagi masuk, tahan keluar, begitu. Itu doa malaikat kepada kita. Jadi setengah ulama juga faham, kalau nak jadi kaya, caranya ialah dengan memberi duit. Okey, tapi kena ingat, nak bagi duit mengikut kadar poket kita. Jangan nak bagi duit, kita nak kena beli sekian, ada list yang kita kena beli. Kita beli yang sepatutnya kita beli. Lebih tu, okey, lebih ni nak buat apa? Lebih nak buat rolling kan, nak buat apa? Dia panggil apa? Ra'sul mal. Masa lupa lagi jap. Masa nak habis kot kan. Ya. Allahu akbar. Nak buat modal, okey, nak buat modal. Kan, nak buat modal, nak buat tu, nak buat ni, letakkan satu bahagian untuk beri kepada orang, untuk nafkah. Okey, dan biasanya berdasarkan kepada nafkah kita, keyakinan kita tentang nafkah ni, di situlah Allah akan menggantikan lagi dan gantikan lagi. Sebab tu tengok saja kat mana-mana. Okey, kat sini kat Perlis ni pun saya nampak banyaklah kan orang yang senang bagi, dia akan senang dapat. Dia bagi, datang jumpa lagi makin kaya. Dia bukan lagi bagi dia makin miskin tak. Dia bagi, ada je ceramah dia bagi tu, kan. Okay? Jadi macam-macam dia baginya, tengok dia makin senang hidup, bukan makin susah. Kita pula yang tak berapa nak bagi ni, makin tak bagi makin tak cukup duit. Makin tak bagi tak cukup. Jadi kita mungkin kena ubah sedikit. Antaranya ialah bagi satu bahagian tu, katalah kita dapat gaji berapa, letaklah. Jika siapa yang ada gaji tu, katalah gajinya 3,000, letaklah 200 ke untuk nafkah, 200 ataupun 100. Susah sangat, RM50 tak jadi, RM30 pun tak apa kan. Daripada RM2,000 tu ataupun RM3,000, RM30, okey lah tu. Susah lagi RM3, susah lagi 30 sen, tak ada masalah. Yang pentingnya ada bahagian yang dikeluarkan. Bukannya semua masuk sahaja. Dan benda ni sebenarnya orang putih dah ambil dah. Dalam kitab motivasi mereka sebut, the more you give, the more you get. Lagi banyak kamu bagi, lagi banyak kamu dapat. Kita dalam Islam benda ni dah lama dah. Okay, cuma mungkin kita perlu perhalusi semula, okay, dan cuma amalkan sedikit demi sedikit. Okey, baik. Okey. Kemudian mungkin saya nak habiskan tutup dengan 1, 2 ataupun 3 hadis. Okey, 1, 2, 3 dah jadi 6 dah kan. Tapi tak apalah, 3 hadis cukup insya-Allah. Pertama ialah hadis yang cukup masyhur. Amalan yang paling afdal adalah afdalul amali an tudkhila ala akhika almu'min sururan aw taqdi anhu daynan aw tut'imahu khubzan. Okey. Amalan yang paling afdal ialah kamu masukkan keceriaan, kegembiraan kepada saudaramu yang beriman. Okey, gembirakan dia. Yang kedua, bayarkan hutang dia. Kalau kita nampak dia ada hutang, dia ada masalah, tolong bayarkan. Bukan tak semuanya semua kan, bagi sikit-sikit. Au tut'imahu khubzan, ataupun bagi dia makan roti. Okey, mana yang bukan roti, nasi tak boleh bagi, tapi nak ceritakan kalau nampak dia lapar, kita bagi dia makan. Okey, so ini adalah antara amalan yang disukai oleh Allah, antara amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan dalam satu hadis lain juga yang sahih, setiap hari kan fibni Adam situna wa 300 sulama. Okey, au azmin au missal. Badan kita ni ada 360 sendi. 360 sendi. Setiap sendi ni perlu sedekah. Maknanya paling kurang kita kena buat 360 amalan kebaikan satu hari. Kita dah buat apa? Satu hari satu kebaikan. So satu tahun 360. Tak, dia sepatutnya satu hari itu 360 amalan kita kena buat. 360 pahala. Okey? Ataupun bahasa yang Nabi sebutkan sedekah.
ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaqah. Setiap satu tu perlu ada sedekah. Okey, maknanya kita kena bersyukur dengan Allah SWT dengan melakukan sedekah. Okey. Kullu kalimatin tayyibatin sadaqah. Setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Sedekah ni bukan saja duit, tetapi maksud sedekah juga bercakap yang baik. Assalamualaikum. Jawapannya waalaikumsalam. Berapa pahala dah? Berapa? 10. 10. Assalamualaikum 10 pahala dah. Kiralah 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 30. Ini Nabi cakap, bukan saya cakap. Nabi cakap. Okay? Ada orang masuk, Assalamualaikum. Nabi kata, Waalaikumsalam 10. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi 20. Nabi kata. Okay. Masuk sama lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 10, 20, 30 tu mendatang apa? Kan kita kan. Apa benda? Sikit-sikitlah kita boleh pick up. Benda apa? Okey. Jadi Nabi mengatakan, dia cakap Assalamualaikum dapat 10 pahala, Assalamualaikum warahmatullahi 10 pahala lagi, tambah lagi 10 jadi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Sebab itu Nabi SAW sebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang rendah satu pun amalan yang ma'ruf, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu berjumpa sahabatmu dengan wajah yang ceria. Okey, masuk ke sini senyum-senyum sikit. Assalamualaikum, khabar? Senyum. Okeylah, daripada Assalamualaikum tengok buat tak tahu. Kan? Jadi bila kita masukkan rasa gembira, dapat pahala kat situ. Dan kena ingat, satu pahala kalau ikhlas dia akan digandakan kepada 10. Jadi saya nak ceritakan benda ni supaya jangan risau. 360 pahala nak cari mana ni? 360 pahala nak cari mana? Okey, 360 pahala. Sebenarnya selepas gandaan kita hanya perlu buat 36 pahala satu hari. Kan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu hasanah, satu kebaikan boleh digandakan menjadi 10 pahala, mendapat 10 pahala. Okey, jadi itu yang kita kena buat. Paling kurang lah 36 kebaikan kena buat. Okey, dan 36 kebaikan ni bukanlah benda yang susah. Cuma kadang-kadang perlu diikhlaskan niat supaya dia berganda menjadi 10. Gandaan 10 ni sebenarnya dia boleh berganda lagi menjadi berapa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Okey, satu apa dia? Satu batang jerami boleh menghasilkan 7 pula 7 tangkai tu ada, setiap 7 tu ada 10. Kan, jadi semua setiap tangkal ada 100. Semua sekali dah jadi berapa? Dah jadi 700. Itu bergantung pada niat kita. Okey. Dan saya rasa yang terakhir sekali saya boleh tutup di sini ialah berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Rawahu Muslim. Sesiapa yang sentiasa menunaikan hajat ataupun keperluan saudaranya, maka Allah sentiasa akan menunaikan hajat atau keperluan dia, keperluannya. Okay, jadi itulah kita kena fikir-fikirkan bagaimana apa yang boleh kita buat. Okay, kalau sesiapa yang ada duit, dia letakkan duit. Siapa ada kemahiran, dia letakkan kemahiran. Siapa ada apa lagi ya? Mulut dia senang nak bercakap, contohnya kan. Ada yang cakap kat orang. Okay, ada siapa yang mulut dia berat kan. Boleh dia berat, dia buat apa? Apa dia boleh buat? SMS. Jadi dia ringan, SMS lah. Ada tempat sekian-sekian memerlukan bantuan. Tekan. Dia nak bercakap susah. Assalamualaikum. Ya, ada apa? Ada satu tempat tu. Tempat apa ni? Cepatlah sikit. Sekejap. Tempat letih lalu tu. Betul tak? Kan? SMS. Okay, so banyak cara kita nak menyampaikan kebaikan dan mendapat kebaikan, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wallahu taala alam. Saya rasa itu saja perkongsian yang boleh saya berikan dia pada hari ini berkenaan dengan bagaimana ingin menjadi jiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ialah dengan memikirkan kebajikan untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Dan ingatlah, kalau kita bukan anak yatim, tidak bermaksud kita tak boleh tolong mereka. Bahkan
kalau kita menolong mereka, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi bantuan kepada kita apabila zuriat kita nanti mana tahu satu masa menjadi anak yatim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita, memudahkan anggota badan kita ini untuk membuat kebajikan dan mendapat pahala agar mudah jalan kita untuk masuk ke dalam syurga. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada soalan mungkin boleh kita tengok kan kalau ada. Okey, saya gatal tangan tadi kan, tak tekan ni dia mati terus. Okay, tak apalah. Soalan yang diberikan oleh Tuan Haji tadi berkenaan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 pahala. Itu adalah dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita nak tambah lagi, nak jadi 40, nak gandakan lagi 40 ke 50 ke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, so kita tambah ta'ala panjang sikit kan. Okey, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi azza wa jalla wabarakatuh. Okey. Jadi, adakah itu akan mendapat 40? Yang ni tak ada dalam hadis. Yang ni tak ada dalam hadis. Okey, dan kita nak detailkan sikit, nak perincikan sedikit, hurai dengan lebih lanjut bahawa bab pahala ni kalau boleh kita ikut apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Nabi kata Assalamualaikum warahmatullahi 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20, tambah lagi warahmatullahi 20, tambah wabarakatuh 30. Kita ikut apa yang Nabi cakap tu. Jangan kita rasa nak tambah, sebut warahmatullahi wabarakatuh, tak syok lah, kena macam kan, kena tambah sikit lagi iaitu ta'ala kan. Ini adalah kita, ya, bukan Nabi. Yang Nabi cakap tu apa yang Nabi cakap tu. Yang kita ni pula kalau kita tambah, kita risau. Kita rasa tambah ni makin kita tambah makin cantik, tapi kita risau makin tambah makin hodoh. Makin hodoh lagi, makin apa? Makin buruk lagi. Okey? Jadi itu satu benda yang kita perlu berikan perhatian. Zikir-zikir khususnya, kalau memang zikir itu disebut oleh Nabi SAW, ikut zikir Nabi, jangan tambah-tambah. Tapi kalau umum, secara umum, tak adalah zikir yang khas. Okey, kita nak sebut tak ada masalah. Tapi contoh maksud saya, katalah kita nak makan. Nabi kata apa? Kepada anak tirinya Omar bin Abi Salamah, dia kata dia nampak anak tirinya tu makan, tangan dia casat dia panjangkan, saja dia pendekkan kan. Dia carilah. Tangan dia sedang mencari di sana sini makanan lauk tu. Jadi ya ghulam, wahai anak. Dia tengok apa tadi? Kenapa? Ya ghulam, wahai anak, kul bismillah, sebutlah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Apa Nabi cakap? Kul bismillah, sebutlah bismillah. Bismillah. Kalau sebutannya bismillah tu berapa perkataan? Sebenarnya 3 lah. Ba, ism, Allah. Bismillah 3. Bismillah. Betul? Kita rasa tambah sikit Ar-Rahmanir Rahim. Jadi baik ke jadi tak baik? Takkan Nabi tak boleh cakap terus Qul bismillahirrahmanirrahim? Takkan Nabi tak boleh cakap? Nak tunggu kita pula di zaman 1433 Hijrah ni, bulan Syaban yang ke-25 ni, mana 25 bulan Syaban ni, kita yang kena tambahkan apa yang Nabi ajarkan. Tak payah, semua tu tak payah. Apa yang Nabi bagi dah cukup. Buat yang itu saja, jangan tambah-tambah. Okey? Kalau orang tambah macam ni boleh tak? Bismillahil Malikil Azim. Boleh tak? Kena kalau bismillahirrahmanirrahim lah. Kenapa pula? Al-Malik Al-Azim juga nama Allah. Kenapa saya tak boleh tambah? Ustaz tambah boleh, saya tambah tak boleh. Kan? Jadi tak payah tak. Daripada awal terus apa yang Nabi cakap bismillah, cukup ikut yang tu. Jangan tambah-tambah. Okey? Jadi jawapan saya ialah jangan tambah kerana dikuatiri kalau tambah tu boleh bukannya menambah pahala, mengurangkan pahala. Okey? Soalan yang seterusnya kat sini, bagaimana seorang saudara baru hendak membersihkan pakaian, kenderaan dan harta yang diperoleh dari sumber yang haram? Jawapannya ialah pertama sekali dengan bertaubat. Bertaubat ada 4 syarat. Syarat pertama ialah dengan menyesal. Okey, bahawa apa yang dibuat tu adalah
benda yang tak betul dan kesal, ada rasa kesal dalam hati dia, rasa sedih bahawa ini benda yang salah. Okey. Yang kedua ialah berazam untuk tidak ulang lagi benda yang tidak baik. Berjudi contohnya kan. Selama ni duit dia semua judi. Pandai judi, judi menang, judi menang, judi menang. Dapatlah beli kereta yang hebat-hebat. Contohlah kan. Okay? Jadi dengan itu dia kata kena berhenti. Tak ada, cukup dah. Yang kedua, yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi. Yang ketiga ialah berazam untuk mengamalkan amalan soleh yang banyak. Okay, memperbanyakkan amalan yang soleh. Seolah-olah nak tebus balik semula. Apa yang buat maksiat tu nak tebus balik, caranya buat amalan yang soleh. Yang keempat ialah sekiranya berkaitan dengan manusia, pulangkan semula. Kalau dia ambil harta orang, kena pulangkan balik. Kalau dia jatuhkan maruah orang, kena naikkan balik semula maruah orang itu. Maknanya dia caci orang, dia maki orang, okey, dia pun kena puji balik semula orang tu. Okey. Jadi kalau orang muslim, saudara baru hendak membersihkan pakaian, kenderaan dan harta yang diperoleh dari sumber yang haram, caranya ialah dengan bertaubat dan kalau dia bertaubat Allah akan ampunkan. Okey. Kalau barang yang diambil itu adalah barang yang haram, dia kena hapuskan. Katalah dia dapat hartanya apa dia? Arak. Judi-judi menang arak. Ada 10 botol arak. Masuk Islam nak buat apa? Pecahkan semua. Tak pecah pun tak apa, tuang semua. Tuang. Okey, buang. Ataupun recycle boleh juga kan. Okey, tapi kalau benda tu benda yang tidak haram, yang dia dapat tu kereta. Dia nak buat apa dengan kereta tu? Letak atas bukit, lepas tu biarkan. Dia turun, hancur, meletup gitu. Tak boleh kan? Sebab itu adalah menghapuskan harta. Apa yang saya faham di sini, dia manfaatkan sahaja, dia bertaubat daripada perbuatan maksiat, okay, yang menyebabkan dia dapat duit dan membeli harta itu. Lepas ni berhenti semua benda tu, cari kerja lain. Okay, dan kita kena beri keyakinan pada mereka yang selama ni buat kerja maksiat dan dapat duit yang banyak, kita kena beri keyakinan dan support kepada mereka, sokongan bahawa boleh sahaja dia hidup dengan membuat kerja-kerja yang baru. InsyaAllah dia akan dapat banyak rezeki daripada kerja yang baru. Okay? Yang kedua, bagaimana pula cara seorang Muslim yang ingin bertaubat untuk membersihkan hartanya? Jawapannya sama sahaja. Sama sahaja. Iaitu dengan bertaubat. Dan kerana orang Muslim ni, kadang-kadang ada orang Islam, dia buat lebih daripada orang kafir lagi, betul tak? Betul tak? Dia bukannya dia Islam tu maknanya dia baik. Tak. Dia Islam, hawa nafsu dia. Iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurangan. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan, kurang dengan maksiat. Jadi, bila sebut iman, maknanya orang Islam yang beriman ni, kadang-kadang iman dia turun, merudum. Kenapa? Kerana buat maksiat. Dia bila dia buat maksiat, kawan dia orang kafir tu. Ataupun orang Islam lain, tak apalah. Yang pentingnya dia boleh turun imannya. Caranya bertaubat dengan cara yang sama. Tinggalkan kawan-kawan yang mengajak kepada kemaksiatan, keburukan, kekejian. Berkawan dengan orang yang boleh memberikan nasihat untuk kebaikan. Itu antara cara untuk bertaubat. Okey? Dan sama juga harta yang ada tu, kalau harta yang haram, hapuskan. Kalau harta yang halal, maknanya benda tu benda yang macam arak tadi memang jelas haram, tak boleh dia minum. Tapi yang dia dapat tu adalah air mineral. Nak buat apa air mineral ni? Dengan dia bertaubat, dosanya tak dikira dah. Bila dia bertaubat, at-taubatu tajubbu ma qablahu ataupun qablaha. Taubah itu akan menghapuskan dosa sebelum itu. Jadi pakaiannya tetap boleh pakai, tak ada masalah. Tidak ada pula dalam riwayat-riwayat Nabi SAW, bila ada orang masuk Islam, pakaian kamu semua ni buang, beli baju lain. Kuda kamu ni pergi buang kan, beli kuda lain. Tak ada yang tu. Tapi yang kita faham ialah bila datangnya orang, seorang lelaki tua, dia kata, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam, tapi aku nak tanya dulu satu soalan. Soalannya apa? Seorang lelaki yang telah buat semua bentuk dosa, semua jenis dosa dia dah buat. Okey, dosanya pula cukup banyak. Kalau dia masuk Islam, adakah Allah akan ampunkan? Dia masukkan siapa? Masukkan diri dia sendirilah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, Allah akan ampunkan semuanya sekali. Lalu di situ barulah dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Contoh lain, Amr bin Al-As, dia nak masuk Islam, nak bagi bai'ah kepada Nabi SAW. Nabi pun dah suruh tangan dah. Amr tarik balik. Dia kata, apa jadi wahai Amr? Bagilah bai'ah. Dia kata,
boleh bai'ah, tapi ada satu soalan. Dengan satu syarat. Syaratnya, dosa-dosa saya menentang Islam, kan, menentang Islam ada maksud lebih besar daripada menentang Islam. Minum arak dengan menentang Islam. Menentang Islam lebih dahsyat daripada minum arak. Kan? Okey? Menentang Islam, membunuh orang apa dia? Orang Islam dan sebagainya. Saya nak dosa saya itu diampunkan oleh Allah. Itu syarat saya. Kalau tak guna saya masuk Islam. Okey, jadi Rasulullah senyum gelak dan Nabi mengatakan, "Ama ta'rifu ya Amr anna at-taubata yajubbu ma qablaha wa anna al-islam yajubbu ma qablahu." Tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahawa orang yang masuk Islam, dosa kufur syiriknya semua terhapus, kosong balik semula. Okey, dan orang yang bertaubat juga dosanya semua dikira kosong, tak ada apa-apa. Okey, jadi itu jawapan saya, wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan kebenaran dan juga memberikan kita kekuatan untuk menghindari amalan-amalan yang merupakan maksiat dan pengingkaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan saya serahkan kembali kepada Ustaz Ihsan. Ada lagi ke soalan? Bila tak mana nak bagi lebih. Okey. Soalannya ialah kalau kita orang bagi salam, kita jawab dengan lebih lagi. Begitu? ya, jadi kita bagi salam ke orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia nak jawab. Ni apa? Kena terjemahan sikit. Bila Nabi ajak Baiklah, ayu ayat yang berayu di akhirnya Aurudduha. kalau orang tu dah bagi sampai habis dah. Kita macam mana kita nak jawab hal yang lagi lebih dah. Okey. Baik. Kalau seorang tu bagi salam, okey, seeloknya kita jawab dengan lebih baik. Tapi kalau dia dah bagi salam tu habis dah, kan? Dah habis baik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Okey, wabarakatuh. Katalah itu dah habis. So macam mana kita nak balas yang lebih baik? Jawapannya ialah ayat tersebut yang dibacakan oleh Tuan Haji tadi. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan ucapan salam, ucapan sejahtera dengan satu bentuk ucapan, maka jawablah dengan yang lebih baik ataupun sepertinya. So jawapan sebenarnya dah ada dalam ayat tersebut. Kita tak wajib jawab dengan lebih baik. Tapi itu adalah, kalau ada lebih baik kita jawab. Tapi kalau dah tak ada, jawablah seperti sama. Yang penting jangan jawab kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah pula tu kan? Panjang sangat nak jawab, tak ada masa. Tak, jawab yang sama. Paling kurang sama. Tapi kalau dia kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yes, kita boleh jawab gitu. Tapi kalau dia dah habis dah, kita jawab yang sama seperti yang diberikan kepada kita. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi ke kalau saya macam memang untuk soalan, jika saya dari ada orang Islam dan Imam, ada satu. Ya. Okey. Dalam rancangan Tanyalah Ustaz, bila nak tanya, dia bagi salam terlebih dahulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi ataupun Assalamualaikum, ucapan salam diberikan masa bila? Diberikan masa kita berjumpa. Okey, masa kita berjumpa dengan orang. Okey. Katalah sekarang ni saya jalan dengan Ustaz Ihsan. Ada contoh tak sini? Okey. Katalah depan ni ada sini pun tak apa. Ustaz Ihsan keluar sekejap. Kemudian saya jumpa semula di depan sana. Perlu tak kita bagi salam semula? Jawapan dia ya.
Okey. Perlu tu bukan perlu wajib tapi perlu sunat. Hukum bagi salam sunat, hukum jawabnya adalah wajib. Okey. Jadi sahabat Nabi bila mereka jalan-jalan depan tu ada dinding. Dinding. Jadi seorang pergi sini, seorang pergi sini. Jalan jumpa balik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi salam diberikan semasa perjumpaan. Jadi kalau kita dah jumpa awal-awal dah jumpa, okey, kemudian tak ada yang memisahkan kita, tak perlulah kita memberi salam. Okay? Kecuali kalau macam khutbah kan. Dalam khutbah biasanya imam akan naik atas, Nabi SAW dia akan naik atas, masa ke atas tu dia bagi salam. Okay? Itu kata apa, situasi lain lah. Jawapan saya ialah dia tak perlu bagi salam. Imam dia bagi salam, orang tu nak tak jawab. Dia jawab dalam hati kot agaknya. Tapi sewajarnya bila orang bagi salam, kita jawab salam. Jawab salam tak semestinya suara kuat. Kan? Tapi kena jawablah. Macam mana pun kena jawab. Kalau orang pergi rumah kita, kalau kita jawab perlahan dan memang niat kita tak nak bagi dia tahu, sebenarnya tak ada masalah, boleh je. Kan? Tapi yang penting kita jawab soalan tu, jawab salam. Dan sebenarnya kalau ni satu kes yang cantik, kita tak nak orang masuk rumah kita, apa kita kena buat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik nak ziarah. Pakcik tak bersedia untuk terima awak ziarah hari ni. Boleh tak datang 4 hari lagi? Kan? Di situ orang yang datang tu, okey pakcik, saya balik. Dia tak boleh kata, apalah orang datang nak ziarah macam ni. Tak boleh kata gitu. Kerana dalam ayat Al-Quran disebutkan bahawa kalau kita diizinkan masuk, kita masuk. Kalau tak diizinkan, kita kena balik. Zalika azka lakum, itu adalah lebih baik untuk kamu semua. Bila minta izin tak dibenarkan, balik. Itu lebih baik. Okay? Tapi kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang itulah terjadi dalam masyarakat kita. Kalau jawab salam, kena bagi dia masuk, mesti bagi dia masuk. Sedangkan kalau jawab salam, kita dah bagi Waalaikumsalam. Okay, ustaz boleh masuk tak? Tak boleh. Apa orang tu cakap nanti? Apa lah ustaz ni, kita datang nak ziarah dia tak bagi kita masuk. Tapi sebenarnya kita kena belajar bahawa boleh sahaja kita kata Waalaikumsalam. Boleh termasuk tak? Tak boleh. Boleh. Itu dibenarkan. Dan orang yang datang tu dia kena berlapang dada. Kerana Allah kata itu lebih baik. Kerana mungkin ada masalah di rumah yang tuan rumah tak nak bagi kita nampak. Kan rumah dia bersepah ke, rumah dia tu ke apa benda semua ke, dia tak nak bagi kita nampak, kita kena hormati perasaan dia. Okey?